Hari ni kita ada satu motor yang korang tak kenal sangat. And aku rasa generasi-generasi bayar-bayar aku ni tak berapa kenal sangat lah motor ni, okay? Motor ni, kalau zaman kegemilangan Suzuki dulu, motor ni lah yang menaikkan nama dia. Masa tu, kalau tanya-tanya legend lah, okay? Masa tu Suzuki ni dia tak berapa pandai sangat tau buat motor, okay? Masa zaman dulu-dulu lah, dia tak berapa pandai sangat buat motor. Orang condemn dia banyak gila. And akhirnya Suzuki ambil inisiatif. Apa kata guys, kita buat betul-betul. And time tu lah motor Suzuki Katana ni keluar. Tapi time tu Katana 750 tau, okay? Dia keluar, bila Katana tu keluar memang pam, hot gila. Tanya siapa-siapa, orang tua je akan tahu. Tapi orang muda macam aku ni kurang sikit lah, aku tak kenal sangat. Tapi bila dia start keluar balik ni, oh, rupanya bike ni ramai gak orang kenal kan. Pernah lah aku duduk, aku terperangkap dalam satu Roblox kan, okay? Bila aku masuk Roblox ni, ada polis muda, ada polis tua tau. Okay, polis muda ni cakap, Roger bang, ada SBK masuk. Oh, dia cakap SBK. Tapi bila sampai tu polis tua, wah, Katana. Katana, dia tahu by nama tau. Okay, motor ni aku tak pernah tahu, tapi orang tua tahu. Motor apakah ini? Inilah motor Suzuki Katana 2021. So apa benda yang special pasal Suzuki ni ialah Suzuki dia tak design motor ni diorang sendiri tau. Okay, orang lokal tak design, orang lokal Jepun tak design motor ni. Sebaliknya dia upah orang Jerman sendiri untuk buat motor ni macam mana cara yang diorang suka. So akhirnya disebabkan itu, dia ada kacuk-kacuk sikit lah. Macam ada karakter Jerman tapi ada Jepun juga. So dia jadi unik tau. Dia pelik tapi unik, lain daripada lain. Aku tak tahu nak panggil motor ni motor cafe racer ke, motor naked ke, tapi yang pasti motor ni adalah dalam kategori dia sendiri tau. So apa kata aku tunjuk kat korang apakah balance ciri-ciri Germany tu dalam motor ni, okay? Yang pertama sekali, okay, tangki dia boleh hold 10 liter sahaja tau, okay? Memang tak praktikal, okay? Jerman ni memang tak praktikal. Kecil je tangki, dekat motor 1000cc. So memang haus pak bu, naik motor ni sekejap je habis. Tapi actually tak adalah teruk sangat kan, mungkin aku lebih-lebih je. Lepas tu yang kedua, dia punya proportion tau. Proportion bike ni dia sangat ngam tau. Dia tak macam pelik, tak macam gemuk sebelah ke. Dia just nice, nampak muscular, nampak alpha. Bila duduk atas jalan je nampak besar, nampak gah, nampak strong kan. Lepas tu dia punya ekor, dia ada seat belakang. Tapi seat belakang ni bontot siapa yang muat kat atas ni? Okay, inilah Jerman. Okay, lepas tu kita tengok sebelah sini pula. Kat sini kita ada clutch adjustment tau, okay? Bila korang nak adjust free play clutch, korang kena adjust kat sini dan juga kat atas. Tapi kat sini lah mainly, okay? Tapi kalau korang tengok ni, ruang ni sempit gila. Korang nak muat apa pun aku rasa tak boleh. So ni lah Jerman, susah untuk buat maintenance dan adjustment. Okay, kita pergi kat depan pula. Kalau korang tengok ni, depan ni botak tau, tak ada apa. Okay, completely naked. Windshield tak ada, apa semua tak ada. Dia just kosong dan lampu petak kat sini. And lampu ni adalah lampu yang paling ikonik lah dekat Suzuki. Okay, dia maintain lampu petak ni. And aku rasa tu antara step yang betul lah. And dia punya design dengan lampu petak ni aku rasa just ngam. So motor ni harga dia dalam 78k lah. Bagi aku sangat okay untuk 1000cc. To be exact 999cc. Yang engine DOHC 4 cylinder 4 dapur yang menghasilkan 147 horsepower dan juga 108 Nm of torque. Okay, aku nak highlight kat situ 147 horsepower bang. 147 horsepower untuk motor naked macam ni aku rasa wow. Aku rasa korang takkan pakai lah sampai 100.5 horsepower macam tu kan. Okay, sebab apa? Sebab motor ni dia datang dengan engine K5 tau. K5 ni kalau korang minat MotoGP ke apa ke, ni antara motor yang paling perform lah dekat MotoGP pada satu ketika dulu. Engine K5, GSX 1000 K5. Motor ni memang terkenal dengan budak-budak Suzuki yang sangat reliable, yang bulletproof lah. Jom kita tengok kat depan pula. Dekat depan ni kita ada 120mm tayar yang duduk atas USD fork yang biasa-biasa je. Tapi yang lain daripada lain ialah dia datang dengan brake Brembo tau. Okay, brake Brembo dengan double disc 320mm floating disc. Brake Brembo dengan floating disc ni selalunya korang akan jumpa dekat motor lumba. Tapi korang boleh juga dapat dekat Katana. Jom kita tengok kat belakang pula. Okay, tayar belakang pula 190mm. Dia datang dengan Nissin brake yang korang tak selalu pakai sangat, 240mm. Ada ABS single piston dan dia punya shock kat belakang ni biasa-biasa juga. Dia datang dengan shock biasa KYB yang ada preload adjustment. Okay, dia tak boleh adjust banyak sangat.
Alright. Okay, bike ni wheelbase dia 1460mm, which agak besar bagi motor naked ataupun street bike. Lepas tu dia punya seat height dia 825mm, tinggi juga daripada biasa. So kita tahu bike ni agak besar lah. Okay, aku tinggi 160mm. Okay, tengok aku naik. Aku rasa kalau korang cukup ketinggian, aku rasa korang boleh kendalikan motor ni dengan stable lah. Tapi kalau korang pendek tu mungkin tak ada masalah pun korang nak naik kan. Korang kena biasakan lah, korang kena hati-hati sikit. Okay, dia punya seat ni memang comfortable lah. Suzuki ni consistent seat dia comfortable. Jom kita tengok meter dia pula. Meter ni actually familiar tau. Daripada kalau korang tengok last time video kita review pasal Suzuki JXX, dia punya meter exactly macam ni. Dia ada shift indicator dan juga dia ada teko. Layout dia lebih kurang je, okay. Cuma elektronik dalam motor ni dia ada traction control, okay. Nanti aku cerita riding feel dia, dia punya traction control ni rasa macam mana. Kalau siapa yang rider Suzuki, dia pernah try Suzuki, memang daripada dulu lagi Suzuki traction control ni memang dia improve dan keep improving. Tapi satu benda yang aku suka pasal motor ni ialah dia punya bunyi. Dia punya bunyi aku belanja bunyi dia. Garang bosku. Ni sebab dia menggunakan sistem exhaust 421 tau. 421 ni apa ke benda? 4 silinder, dia gabung kepada 2. Okey, dia pergi kat tabung yang bunyi garau sikit tu, lepas tu keluarlah dekat exhaust 1. Sebab tu motor ni bunyi dia garang. Aku dengar cerita pasal Suzuki ni macam-macam tau. Suzuki Katana ni gempak gila dulu kan. Tapi apa kata kita try apa rasa dia. Alright, let's go. Alright, Suzuki Katana 2021. Aku nak share pula apa yang best pasal motor ni. First thing first, bila naik atas ni, benda yang korang akan notice yang lain, yang paling stand out sekali ialah dia punya brake dia. Brake dia memang ada signature Brembo, okay. Kalau korang pernah rasa lah brake biasa, brake standard berbanding dengan brake aftermarket Brembo korang akan dapat rasa dia punya difference between kekuatan dia bike tu, okay. Dia macam, dia lain lah. Korang tap tu, dia kuat, dia lain macam Brembo. Lepas tu dia pair pula dengan floating disc. Solid lah brake ni, serius. Aku rasa brake yang dia ada ni kurang sesuai lah dengan suspension setup motor ni. Sebab brake motor ni dia terlajak bertenaga tau, tapi suspensionnya lebih kepada ride santai. So bila kadang-kadang korang tekan brake kan, dia dive tu banyak gila, seolah-olah macam motor touring punya dive tau. Lepas tu yang korang akan notice yang kedua ialah yang paling prominent sekali lah, yang paling lain daripada lain pasal motor ni ialah build quality Suzuki lah. Build quality Suzuki ni tak sama tau. Kalau korang daripada motor mana-mana pun korang naik atas motor Suzuki ni, korang akan rasa mechanical feel dia smooth. Membuktikan yang engineering Suzuki ni dia sangat bagi attention dekat detail. Bila korang naik atas ni, korang akan rasa nak masuk gear dia smooth, throttle dia ringan gila. Ni satu hal lagi pasal Suzuki. Dia punya throttle ni terlampau ringan. Macam korang pusing tu macam tak ada spring yang lawan tau. Korang macam pusing, tak rasa force yang lawan tu. And then dia punya play dia banyak. Kalau korang tak biasa dengan free play Suzuki ni, first time korang tu janganlah bawa laju-laju, okay. Lagi-lagi 1000cc 1000cc motor ni yang pakai engine daripada K5 Suzuki JSX 1000R. Engine ni engine racing tau. Diorang bina engine ni bukan untuk pergi slow. So macam 1000cc yang lain juga, dia bila berjalan tu okay, smooth tau. Tapi bila korang time mula-mula buka throttle tu, dia tak ada 10% tau. Dia terus 20%, 30%. Kalau bagi riders yang tak biasa sangat dengan throttle control tau, dia jadi bahaya part situ lah. Aku expect dia punya torque tu lebih seronok tapi engine motor lumba ni dia tak sama dengan macam road bike biasa tau. Dia akan simpan torque tu untuk pergi high speed. Tapi masalahnya Suzuki Katana ni dia tak ada flaring tau. Dia lebih macam naked bike, cafe racer, something yang nak pergi laju, bertenaga, aktif and tak pergi laju sangat. Dia macam untuk pergi daripada 0 sampai 100
lepas tu kosong balik, sampai 100 balik dalam masa yang sangat sekejap. Tapi enjin lumba ni dia lambat sikit tau keluar torque dia. Aku rasa motor ni kalau nak pergi 200.5, 300 aku rasa boleh lah. Tapi sebab motor ni tak ada fairing, the only limitation is your body lah. Bila korang pergi laju ni, naked bike ni, walaupun enjin power gila pun, laju gila pun, tapi korang takkan boleh pergi laju sebab korang yang tak boleh pergi laju tau. Sebab dia kurang sesuai, dia tak ada fairing, aerodynamic dia tak ada. Kadang-kadang street bike motor macam ni dia fokus untuk dia punya suspension dia lebih sopan tau, lebih comfort. So bila pergi laju kadang-kadang dia tak stable. Which benda yang ketiga yang aku notice yang lain daripada lain pasal motor ni ialah dia punya sound dia. Okay, sound dia, dia pakai exhaust part 421 tau. And hasilnya bunyi dia macam ni. Oh, garang bosku. Kalau korang naik atas ni, sitting position korang akan jadi macam macam tu. Nampak macam nak makan orang tau. Benda yang nice pasal motor ni, dia ada traction control. Okay, traction control ni kalau siapa naik Suzuki, SBK Suzuki daripada dulu, korang akan familiar lah. Traction control dia ni memang just nice, sangat mudah diguna dan sangat function. Okay, dia ada 3 level. Satu completely off. Lepas tu level pertama macam okay lah. Level kedua, aku suka level kedua. Dia tak terlampau kacau, tapi tak terlampau tak boleh kawal. Level 3 bagi siapa-siapa yang kurang biasa lah nak handle motor berat macam ni kan. Kalau ada power mode yang boleh adjust macam GSX 1000R hari tu, aku rasa just nice lah. Best. Tapi aku rasa itulah motor ni paling-paling pun korang takkan ride ekstrim lah. Sebab apa? Sebab yang pertama dia tak ada fairing, so korang tak boleh pergi laju. Yang kedua, Suzuki Katana ni orang tua lebih attracted tau. So most likely Suzuki Katana ni akan dibeli oleh orang-orang yang usia yang agak ke depan, yang legend-legend lah. So itulah apa yang aku rasa pasal motor ni. Basically Suzuki ni dia cuba nak maintain karakter Suzuki Katana ni, the legendary Katana yang well known daripada dulu kan. Tapi mungkin setengah orang dia tak minat sangat cara Suzuki guna enjin K5 ni. Tapi bagi aku rasa tu anugerah lah. Sebab enjin K5 ni basically yang proven punya enjin, yang bulletproof, yang memang reliable, engineering yang paling power, yang paling smooth. So apa-apa pun aku akan keluarkan markah dekat skrin ni, korang boleh tengok. So kalau nak compare markah aku dengan markah orang lain, memang tak samalah dia punya neraca dia. Okay, orang lain dia punya opinion dia lain. Tapi apa yang aku suggest ialah korang tengok daripada video-video kita orang yang lepas, and korang compare video daripada kita orang versus motor ni. So bagi aku motor ni habitat dia kat jalan-jalan yang berbukit, tight corner, tak terlalu luas, something yang perlu energy, yang perlu quick, yang perlu pantas, bukan laju tau. Motor ni bagi aku dia boleh pergi laju, sangat power, tapi aku rasa lebih seronok dekat atas jalan yang pantas dan aktif dan bertenaga. Apa-apa pun jangan lupa like, share dan subscribe channel kita orang N-Gear. Dan korang actually boleh request motor apa yang korang rasa yang perlu kita orang bagi review, dan kita orang akan review sejujurnya lah. Okay, so apa-apa pun kita jumpa pada episod akan datang. Jom.